الإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Boleh kita mula ya? Saya dah 9 suku lebih kot. Jadi kita mula teruslah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Tiba-tiba bercakap Arab pula. Apa khabar semua, sihat ke? Ya, sebab pagi tadi ada kelas Arab. Jadi dia terbawa pula kan. Sihat ya semua ya. Mudah-mudahan semua dan keluarga lah, tuan-tuan perempuan dan keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya, dan mana-mana yang keluarga ataupun saudara mara yang sakit ataupun yang terkena wabak dan sebagainya, mudah-mudahan kita doakan sama-sama Allah Taala sembuhkan secepatnya insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah malam ni kita nak meneruskan kita punya sesi diskusi. Ya, diskusi kita. Yang mana diskusi kita dah selesai mukaddimah. Mukaddimah dah selesai. Jadi malam ini kita akan belajar kita akan mula belajar bab haid. Mula belajar bab haid. Banyak yang bersangkut paut dengan haid, kita akan belajar pada malam ni insya-Allah. Okey. Jadi saya akan buka slide. Okey, boleh nampak tak slide ni? Boleh nampak kan? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita dah bicara dah haid ya. Kita dah bicara dah tentang haid. Apa definisi haid ni? Saya terang ataupun saya bawa sekali lagi dalam slide ni, iaitu darah haid ni adalah darah semula jadi, bukan darah buat-buat darah semula jadi yang keluar daripada bahagian hujung rahim wanita. Maksudnya bahagian rahim paling dalam sekali. Ya. Atas tujuan kesihatan. Tujuan dia sebab apa keluar? Sebab kesihatan, tanda wanita tu sihat pada waktu-waktu tertentu. Jadi dia ada waktu-waktu dia. Nanti kita akan bincangkan bila waktu dia dan sebagainya lah. Okey, so ini dah settle kita settle dah settle lah sebelum ni definisi haid. Jadi kita masuk kepada slide seterusnya. Okey. Usia terawal haid. Usia terawal haid. Kenapa kita bercakap tentang usia terawal haid? Sedangkan kita semua dah haid dah kan? Dah alami haid dah ni. Kenapa nak cerita pasal usia terawal haid? Sebab ini penting untuk anak-anak kita, mungkin untuk cucu-cucu akan datang kan? Jadi ini penting. Jadi biarlah kita ni mahir ataupun biarlah kita ni tahu tentang usia terawal haid ni supaya kita dapat kenal pasti darah apa yang keluar. Adakah darah haid ataupun bukan, kan? Okey, jadi usia seorang perempuan ni boleh kena haid paling awal. Okey, paling awal. Dia mesti macam tu, paling awal. Dia kalau misal kata ni usia paling awal. Kalau misal kata darah tu keluar sebelum usia ini, maka darah tu bukan dikira darah haid. Kalau darah tu keluar selepas usia yang ini, usia terawal ni, maka barulah kita boleh hukumkan darah tu sebenarnya darah itu adalah haid sekiranya menepati syarat haid. Apa syarat haid? Mesti keluar selama 24 jam ataupun sehari semalam kan, ataupun lebih. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang dia jadi lain. Okey. Okey, baik. Jadi berapa usia terawal haid? Usia terawal haid adalah hampir 9 tahun Hijriah. 9 tahun bukan ikut tahun Masihi tapi ikut tahun
tahun Hijriah. Okey. Tahun Hijriah. Tahun Islam lah. Bulan-bulan Islam kan. Okey. Jadi 9 tahun Hijriah tu macam mana? Apa okey, dia tulis hampir 9 tahun Hijriah. Usia terawal haid adalah hampir 9 tahun Hijriah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hampir tu? Berapa hari? Adakah kalaulah seorang perempuan tu, anak ni usia dia kalau ikut tahun Hijriah 8 tahun 10 bulan. Usia dia 8 tahun 10 bulan ikut tahun Hijriah. Adakah kalau dah keluar haid time tu, adakah haid ataupun belum lagi? Jadi kita nak bahaskan hampir itu macam mana? Okey, hampir itu apa maksud dia? Okey. Jadi hampir ini maksud dia apa? Saya tak nak cerita dalam-dalam. Senang cerita, hampir ini maksud dia adalah kurang 16 hari daripada 9 tahun. Kurang 16 hari daripada umur dia 9 tahun. Macam mana? Okey, saya terang dulu 16 hari tu macam nak kira dia. Okey. Andai kata saya lupa share, saya tulis ni. Okay, kita pergi ke whiteboard kita. Okay, ingat hampir 9 tahun kan? So, kita bercerita sekarang ni adalah hampir tu macam mana? Berapa hari nak dikatakan hampir tu? Okay. Okey, hampir di sini adalah kurang 16 hari daripada umur dia 9 tahun. Kita anggarkan umur 9 tahun adalah kat sini. 9 tahun. Ni tahun Hijriah ikut tahun Hijriah. Okey, 9 tahun dekat sini. Andai kata umur dia sekarang ni 8 tahun. 11 bulan. Okey, nampak 8 tahun 11 bulan. Ikut tahun Hijriah. Nanti kena kira lah anak tu dah berapa tahun dah umur dia. Kira tu macam mana? Kalau tak tahu kira, masuk Google ni. Senang cerita Google ni. Google tukar Masihi ke Hijriah. Nanti keluarlah. Pandai-pandailah kira guna aplikasi tu. Google dia tak ada masalah. Okey, 8 tahun 11 bulan. Jadi 8 tahun 11 bulan, ini 9 tahun. Okey. Andai kata dalam bulan terakhir itu ada 30 hari. Sebab dalam tahun Hijriah ada yang 30 hari setiap bulan. Dalam bulan-bulan Hijriah, bulannya hanya ada 29 hari ataupun 30 hari je. Dia tak akan ada 28 hari ataupun 31 hari macam bulan Masihi kan. Bulan-bulan yang kita punya birthday bagai semua tu kan. Dia setiap bulan ada, mungkin ada yang 28, 29, 30, 31 kan. Tapi tahun Hijriah bulan Islam hanya ada 29 ataupun 30 saja hari dia dalam setiap bulan. Okey. Jadi kita anggarkanlah ini hujung bulan dia. Maksudnya bulan last tu 30 harian, hari ke-30 kat sini. Maksudnya umur dia 9 tahun lah. Okey, umur dia 9 tahun. Jadi kalau kita kata kurang 16 hari, bermaksud umur dia berapa? Lapan tahun 11 bulan 14 hari. 8 tahun 11 bulan 14 hari. Okay, ini 8 tahun 11 bulan. Jadi yang ini 8 tahun 12 bulan lah. Maksudnya 9 tahun lah kira kat sini 30 ni. Kat sini. Okey, kat sini cukuplah umur dia 9 tahun. Kat sini 8 tahun 11 bulan 14 hari. Okey, kalau kita kira daripada 8 tahun 11 bulan 14 hari, kita kira berapa hari nak sampai 30 ni?
8 tahun 9 bulan 15 hari. Dah sekian sehari. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 16 hari. Jadi, kalau darah keluar selepas umur dia atau usia dia 8 tahun 11 bulan 14 hari, darah keluar selepas ni, selepas, maka itu dikira darah haid. Kalau menepati syarat haid, iaitu keluar lebih daripada 24 jam ataupun 24 jam lah, 24 jam ataupun lebih. Kalau darah dia keluar sebelum usia ni, 8 tahun 9 bulan 14 hari, sebelum usia 8 tahun 9 bulan 14 hari, kalau darah keluar sebelum ni, maka ini tidak dikira darah haid, dikira darah apa? Dikira darah fasad ataupun darah istihadah. Okey. Dikira darah istihadah ataupun darah fasad. Okey. Kita buat latihan, okey. Nak tengok lebih mudah, lebih terang, kita tengok latihan. Okey, dalam buku, siapa ada buku, kalau siapa ada buku, saya ada tulis 8 tahun 11 bulan 13 hari ataupun 14 hari. Kalau 14 hari, maksudnya bulan tu ada 30 hari. Kalau bulan tu ada 29 hari, maksudnya 8 tahun 11 bulan 13 hari. Itu tanda 16 hari sebelum cukup 9 tahun. Okay? Okay, so kita ambil lah 30 hari contoh. Dalam bulan tu ada 30 hari. So, usia dia 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Jadi, kalau darah keluar selepas ini, maka darah ni dikira darah haid. Kenapa 16 hari? Kenapa perkataan hampir itu bermaksud kurang 16 hari? Dalam kitab dia bagi tahu hampir itu sebab apa 16 hari? Sebab sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam dan sekurang-kurang tempoh suci adalah 15 hari 15 malam. Jadi 15 campur sehari jadi 16. Okey. Jadi ulama mentafsirkan 16 hari itu mentafsirkan hampir itu adalah dengan erti kata 16 hari sebelum usia anak tu capai 9 tahun tepat tahun Hijriah. Okey. Alright. Okey, baik. So, kita nak test. Okey. Persoalan, persoalan. Kalau misal kata ada darah keluar dekat sini. Darah keluar ketika usia dia 8 tahun 11 bulan 25 hari. Usia anak tu 8 tahun 11 bulan 25 hari. Okey. Darah ni keluar hanya 20 jam. Lepas tu berhenti. Tak keluar dah. Okey, tak keluar, memang tak keluar. Okey, soalan saya, darah apa ni? Dia dah lebih dah usia 8 tahun 9 bulan 14 hari ni. Darah keluar dah selepas usia ni. Dah hampir dah dengan 9 tahun. Tapi darah ni keluar pada usia 8 tahun 9 bulan 25 hari. Tapi dia keluar 20 jam je. Darah apa ni? Puan Nurul Wahidah, istihadah. Cik Izam, istihadah. Sebab apa istihadah? Sebab tak cukup 24 jam lagi. Takkan nak kira haid pula kan? Jadi dikira istihadah ataupun fasad, darah fasad. Darah rosak lah, darah rosak. Darah fasad ke darah istihadah ke sama, hukum dia pun sama juga. Anak tadi kena solat. Ustaz, darah keluar. Nak terus solat ke tidak? Sabarlah dulu. Darah baru keluar, anak baru keluar. Mak. Mama kan? Mama. Anak-anak sekarang panggil mama. Mana ada mak dah? Umi kan? Umi, ada darah keluar masa tu waktu Zuhur. Jadi Umi kata, tak payah solat. Kan? Tak payah solat. Okey, Umi kata ni darah haid ni, tak payah solat. Bila darah haid keluar, jadi tak payah solat.
apa, bila dah kering nanti baru mandi, lepas tu solat. Okey, waktu Zuhur pukul 2 kan, pukul 2 petang. Darah keluar jadi dia tak solat. Dia tak solat, Asar tak solat, Maghrib pun tak solat, Isyak tak solat. Okey. Subuh pun tak solat. Tiba-tiba berhenti darah tu pukul 10 pagi esok. Colek-colek tak keluar dah. Kan? Dia cek-cek tak keluar. Tahu colek kan? Orang perempuan biasa colek tu. Apa? Dia cek tak keluar. Jadi perlu mandi wajib tak? Dia kena bagi tahu anak ni, ibu tolong kenal pasti. Ibu tolong tanya anak tu. Ya, jangan ambil sambil lewa je. Maksudnya jangan kata, oh tu darah haid, terus darah haid macam tu kan. Kan berhenti kan suruh dia mandi wajib. Padahal jam pun kita tak tengok. Jangan macam itu. Kena tahu. Jadi kalau anak kata, ibu dah tak ada lah keluar, berhenti. Contoh dia kata dah berhenti. Cek-cek tak ada, baru 20 jam. Ibu tengok jam, oh, baru pukul 2. Tu pentingnya catat anaknya keluar haid pukul 2 petang. Darah warna merah, contoh. Ataupun darah merah kehitaman. Lepas tu tiba-tiba anak mengadu berhenti. Pukul apa? Tengok pukul 10 pagi. Anak mengadu darah berhenti. Tu catatan dia. Jadi bila tengok, tak cukup lagi 24 jam ni. Bila tak cukup 24 jam, apa kena buat? Anak tu perlu mandi wajib tak? Tak perlu. Tak payah mandi wajib. Ni kakak tak cukup 24 jam ni. Jadi ni bukan darah haid ni. Jadi bila tengok dah berhenti, tak apa. Kakak basuh je, kakak solat. Solat Zuhur. Kemudian solat Asar dan sebagainya lah. Tengok-tengok memang tak keluar. Bila tak keluar, dah berapa hari lepas tu memang tak keluar dah. Sepanjang 15 hari, tempoh 15 hari kan. Sepanjang tempoh 15 hari tu tak keluar langsung. Bila tak keluar langsung, ternyata itu memang darah fasad dan darah istihad ataupun darah istihadah, maka solat-solat yang telah ditinggalkan wajib qada semula. Solat apa? Mungkin solat zuhurnya, solat asar hari pertama keluar tu kan, solat maghrib, isyak, subuh. Qada balik. Okey. Tapi kalau keluar tu lain cerita. Keluar lagi. 5 hari lepas tu keluar. Tu nanti kita masuk. Okey. Nanti kita masuk. Okey, itu satu-satu. Saya nak susun dulu kita punya kefahaman. Ustaz, setiap jam kena cek ke? Taklah setiap jam. Okey. Kalau boleh cek selalu. Kalau misal kata rasa memang keluar je, tak payahlah cek. Tapi kalau misal kata macam rasa macam tak keluar, cek. Tapi yang paling penting setiap kali sebelum solat, sebelum masuk waktu solat kena cek. Okey. Setiap kali sebelum masuk waktu solat kena cek, dan waktu-waktu yang panjang-panjang antara solat subuh ke solat zuhur tu ceklah, supaya kita nak tahu dia berhenti waktu bila. Supaya kalau misal kata kena istihadah, kita dah tahu dah pukul apa, dan kena catatlah. Okey. Kalau misal kata waktu malam tu, ceklah sebelum tidurnya, lepas isyak tu, sebelum isyak cek, kemudian mungkin pukul 9 ke 10, ataupun sebelum tidur nanti cek. Okey. Tu. Okey. Kemudian, okey. Persoalan yang seterusnya. Kalau misal kata darah keluar dekat sini. Masa umur dia 8 tahun 9 bulan, tiba darah keluar. Berapa hari darah keluar ni? Darah keluar sampai umur dia 8 tahun 11 bulan. 8 tahun 11 bulan 10 hari. 8 tahun 11 bulan 10 hari. Maksudnya 10 hari dia keluar darah. Okay? 10 hari dia keluar darah. Apa darah ni? Kita nak hukumkan darah apa ni? Cepat. Istihadah. Kenapa istihadah? Tuan Izham, kenapa istihadah? Ada jawapan lain? Jawapan lain apa? Istihadah sebab belum cukup.
Tak cukup umur, umur belum cukup, belum cukup syarat haid. Syarat haid dah cukup dah. Syarat haid ni dah cukup dah 10 hari. Darah keluar 10 hari dah cukup, tapi tak sampai lagi umur terawal haid. Umur terawal haid adalah kurang 16 hari sebelum 9 tahun, iaitu 8 tahun 9 bulan 14 hari. Jadi belum lagi dikira haid walaupun darah tu keluar 10 hari ke 8 hari ke, walaupun sifat-sifat dia macam haid. Ada darah gelap-gelap, merah kehitaman, ada lagi ada merah pekat. Memang sifat haid lah ni. Walaupun sifat haid, tapi usia belum sampai lagi, belum dikira haid, semua dikira darah fasad ataupun darah istihadah. Okey? Okey, bagus. Okey. Persoalan saya seterusnya. Kalau darah tu keluar daripada usia dia 8 tahun 11 bulan 10 hari, darah keluar sampai ni. Daripada usia dia 8 tahun 11 bulan 10 hari sampai 8 tahun 11 bulan 20 hari. Jadi ada 10 hari keluar kan? Daripada 8 tahun 11 bulan 10 hari keluar darah sampai 8 tahun 11 bulan 20 hari. Darah apakah ini? Macam mana? Darah apa ni? Darah apakah ini? Rasa-rasa macam mana? Okey, jawapan? Tak apa. Kalau tak tahu pun bagi tahu je. Apa je? Jawab je, jangan risau. Tuan Nizam kata darah haid. Ada jawapan lain? Terima kasih Tuan Nizam. Darah haid. Jawapan pertama, darah haid. Ramai kata haid. Allahu Akbar. Minta maaf ya tuan-tuan. Rasanya haid. Ada jawapan lain tak? Ada kata nifas ke? Manalah tahu kok apa kan? Nifas rasanya Ustaz kan? Okey. 4, Puan Hasliana kata 4 hari awal fasad. 8 tahun 9 bulan 14 hari hingga 8 tahun. Allah, lajunya. 4 hari tak awal darah fasad, ingat sarah fasad tu. Ingat sarah mana tadi tu? 8 tahun 11 bulan 14 hari hingga 8 tahun 9 bulan 20 hari sahaja haid. Sebelum tu bukan haid. Zahasan. Okey. 10 hari dari istihadah, 10 hari lagi haid. 10 hari darah istihadah, 10 hari lagi haid. Darah tu keluar daripada sini. Ni soalan lain ni. Ni dah tak ada dah. Soalan kita sekarang ni adalah 8 tahun 11 bulan 10 hari keluar darah sampai 8 tahun 9 bulan 20 hari. Itu saja. Yang ini dah cerita lain, ni dah tadi cerita tadi. Okey. 4 hari awal fasad, 6 hari akhir. Okey. 10 hari, 15 hari istihadah, 16 hari 20 hari haid. 16 hingga 20 hari haid, 10 hingga 15 istihadah. Okey. Okey, baguslah ada jawapan tu, alhamdulillah lah. Okey, so macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak hukum darah ni? Darah ni kena hukum ikut umur dia. Bila dia sampai umur terawal haid, maka terus darah yang selepasnya dikira darah haid. Sebelum ni adalah dikira darah fasad. Okey. Fasad ataupun istihadah, dan darah selepasnya dikira darah haid.
Dan ia menepati syarat haid, iaitu dia keluar lebih daripada 24 jam kan. Berapa hari dah dia keluar. Jadi ia menepati syarat haid. Jadi yang ini darah fasad, kemudian yang ini darah haid. Automatik. Automatik ke? Ya, automatik. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu pukul 6 pagi ke? Nak automatik ni. Daripada darah istihadah, darah fasad ni, nak automatik ke darah haid ni, macam mana? Pukul 12.30 malam ke? Pukul 6 pagi ke? Ataupun macam mana? Tengok dia lahir bila. Kalau dia lahir, masa tu pukul 12.30 malam. Kan? 12 malam. Maka masa usia dia 8 tahun 11 bulan 14 hari pukul 12 malam. Kalau dia lahir pukul 8 pagi, masa usia dia 8 tahun 11 bulan 14 hari pukul 8 pagi. Dia mesti betul-betul. Masa usia dia kalau sehari, contohlah dia lahir hari ni, 1 hari bulan, contoh 1 hari 6 dia lahir. Pukul berapa dia lahir? Anak lahir 1 hari 6. Pukul 10 pagi. Kita nak kira dia sehari, usia dia sehari macam mana? Pada 2 hari bulan 6 pukul 10 pagi. Baru dikira usia anak ni dah 2 hari. Sehari. 1 hari. Kalau usia dia 2 hari, 3 hari bulan 6 10 pagi. Baru dikira usia anak ni dah 2 hari. Macam tu. Jadi tengok lahir dia bila. Kalau lahir dia pukul 10 pagi, maka usia dia 8 tahun 9 bulan 14 hari pukul 10 pagi. Okey, boleh faham? 10 pagi terus darah keluar, yang darah selepas itu semua tu darah haid. Okey, semua tu darah. Ini semua darah haid. Bermula bila? Pukul 10 pagi. Kalau lahir pukul 10 pagi. Okey. Okay, boleh Okey. So, selesai kita punya tajuk pertama kita. Tajuk iaitu usia terawal haid. Okey, selesai. So, kita tengok slide kita yang seterusnya. Subjek pelajaran apa? Okey, tempoh. Okay, saya nak test power lah. Saya nak tengok. Minta maaf lah ya. Saya suka mengajar cara macam ini. Saya suka mengajar, suka test orang ni. Bukan nak ni apa ustaz yang asyik test orang je. Tak, supaya kita ni segar sikit. Segar dan kita boleh dapat. Terus praktis. Terus praktis. Okey, jangan tengok buku. Kadang-kadang ramai tengok buku ni. Jangan tengok buku. Saya nak test power. Okey. Tengok ruangan chat. Okey, tengok ruangan chat. Tolong chat dekat situ. Saya nak tengok apa jawapan kita. Okey, cuba sebutkan saya tempoh haid paling singkat berapa hari? Tempoh haid paling singkat berapa lama? Ah, 24 jam. Okey, bagus. Sehari semalam 24 jam. Okey. Tu tempoh haid paling singkat. 24 jam ni tak semestinya dia keluar sentiasa. Boleh jadi dia keluar kejap berhenti, lepas tu keluar balik kejap berhenti, keluar balik kejap berhenti. Bila kita kumpul, memang 24 jam. Barulah dikira haid. Okey. So 24 jam. Tempoh haid paling lama berapa hari? Tempoh haid paling lama berapa hari? Ada seorang jawab 15 hari 15 malam. 2 orang. Itu paling tepat tu. 15 hari 15 malam. Okey. Maksudnya 15 hari itu berserta malam lah ya. 24 jam kali 15. Okey, bagus. 15 hari 15 malam. Okey. Kebiasaan tempoh haid. Biasa-biasa orang perempuan kena haid berapa hari? Kebiasaan. Jangan tengok buku 7, 6 atau 7 hari. 7 hari 7 malam, masya-Allah.
6 7 hari. Betul ke ni? Ustaz, biasa saya kena 10 hari Ustaz. Saya pun pelik juga ramai tulis 7 hari ni. Kan saya nak tulis 10 hari kan takut salah pula. Okey, dalam hukum fiqh, ya, dalam mazhab Syafi'i, kebiasaan wanita haid adalah 6 atau 7 hari. Ada yang kata tengok orang lah Ustaz. Ya betul. Okey, tengok orang maksudnya apa? Ada orang tu biasa haid dia 10 hari, ada orang tu biasa haid dia 14 hari, ada orang tu biasa haid dia 8 hari, ada yang 5 hari. Itu semua tu itu adalah individu lah, ya, individu. Tapi kebiasaan haid mengikut mazhab Syafi'i, kebiasaan haid ini adalah apa? Penyelidikan, kaji selidik yang dibuat oleh Imam Syafi'i pada zamannya. 6 atau 7 hari kebiasaan orang perempuan pada zaman tu kena haid, ya. Okey, baik. Okey, kita pergi pula pada tempoh suci. Tempoh suci. Tempoh suci paling singkat. Paling singkat berapa hari tempoh suci? Orang perempuan kalau keluar haid, lepas tu suci kan? Lepas tu nanti keluar haid lagi. Berapa hari paling singkat tempoh suci? Cepat. Baru 2 orang jawab ni. Ada kata 15. Ada mazhab kedua kata 14 hari. Ada kata apa lagi? Berapa lagi? Ada kata 15 hari ni 15 malam. Ada kata 14 hari, 14 malam. Kebanyakannya 15 hari. Okay, ni sepakat ulama lah ni, 15 hari ni. Seorang ni ada pendapat ganjil, 14 hari, 14 malam. Tak ada gurau je. Gurau je. Okey, so dalam mazhab Syafi'i, ya, tempoh suci paling singkat adalah 15 hari, 15 malam. Okey, 15 hari, 15 malam. Yang kata 14 hari, 14 malam tu, siapa yang kata 14 hari, 14 malam, saya pun pernah jumpa. Saya pernah jumpa, siapa nama dia? Ada bukan kenalan saya, kenalan adik saya. Dia tanya masa tu dia dekat Mekah. Masa tu dia dekat Mekah mengerjakan umrah. Okey, ada masalah darah, masalah haid. Jadi dia terus mesej dia. Daripada Mekah dia mesej terus. Adik saya kata, "Helmi, apa? Ada kawan ni apa? Ada kawan tanya ni, dia tengah buat umrah. Tanya pasal apa? Pasal masalah haid." Kenapa pula? Terus mesej. Dia terus mesej, rupanya dia punya pegangan ataupun dia punya apa? Pendapat apa nama dia? Yang dia pegang adalah suci paling singkat adalah 14 hari. Okey, sedangkan dalam mazhab Syafi'i suci paling singkat adalah 15 hari, 15 malam. Nanti akan jadi masalah. Okey, akan jadi masalah kalau kita salah dalam menentukan tempoh suci paling singkat. Sebab tu saya minta sangat-sangat, okey, tuan-tuan perempuan semua kena mahir kiraan tempoh haid paling singkat, tempoh haid paling banyak, paling lama, tempoh suci paling singkat, tempoh suci paling lama. Tu kena mahir, kena ingat betul-betul. Penting, sangat-sangat penting. Sebab apa? Ni saya tunjukkan. Kenapa? Okey, okay. Kalau 14 hari dikira istihadah tu Ustaz. Tengok sini. Okey. Misal kata, nampak kan saya punya whiteboard kan? Okey, misal kata seorang perempuan keluar darah haid, okey, keluar darah haid daripada hari pertama sampai hari ke 8. Contoh. Ustaz tadi kata biasa darah keluar 6 atau 7 hari, kenapa 8 pula? Suka hatilah. Kan ada orang 8 juga. Ada juga orang kena 8 hari kan. Ni saya contoh. Okey. Hari pertama sampai hari ke-8. Jadi daripada hari ke-8,
Misal kata darah dia hari ke-8 ni suci pukul 8 asar, pukul 5 petang. Okay, pukul 5 petang dia suci. Suci selama 15 hari tak keluar langsung apa-apa. Okay, sampai hari ke-15 tak keluar apa-apa. Tiba-tiba pula ya. Tiba-tiba darah keluar pada hari ke pada hari ke 28. Sampai hari ke 36 contohnya. Okey. Siapa boleh bagi tahu apa hukum darah? Ni darah apa? Ini darah apa? Okey. Dia kata haid. Mana satu haid ni? Okey. Saya bagilah ni nombor 1. Okey, ni nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 1 apa hukum dia? Nombor 2 apa hukum dia? Dua-dua darah haid. Dua-dua darah haid. Okey. Dua-dua darah haid Satu haid, dua pun haid. Satu haid, dua pun haid. Okey, boleh. Okey, bagus. Tapi saya nak tanya. Kenapa kita hukumkan darah pertama ni darah haid? Kenapa? Apa sebab kita hukumkan darah ni darah haid? Dia mesti ada dua sebab. Okey, tapi tak apa. Kita ambil satu sebab. Okey, ada yang jawab sebab lebih 24 jam. Okey, lebih 24 jam. Bagus? Betul, jawapan betul. Lebih 24 jam. Yang kedua, apa sebab? Satu lagi. Syarat haid apa? Mesti keluar 24 jam ataupun lebih 24 jam. Satu lagi, dia keluar kurang 15 hari. Bukan kurang. Dia panggil tak lebih. Okey, tak lebih 15 hari. Okey. Itu sebab. Mesti ada sebab. Kita nak hukum ni mesti kena ada sebab. Nak hukumkan darah apa keluar, mesti ada sebab dia. Yang pertama, darah ni 8 hari. Dia keluar lebih 24 jam dan tak lebih 15 hari. Kan? Dia kosong kat sini. Tak lebih 15 hari. Okey. Nombor 2 pula. Darah yang keluar pada hari ke-28 hingga 36. Kita hukumkan darah haid. Kenapa? Apa sebab dia? Kenapa kita hukumkan darah ni sebagai darah haid? Bagus. Dah lebih 15 hari suci. Berapa hari suci dia? Okay, jawapan pertama, sebab pertama bagus. Lebih 15 hari suci. Berapa hari suci dia? Berapa? 20 hari suci. Ni. Okay, suci dia 20 hari. Jadi, pertama, lebih 15 hari suci. Okay. Kemudian, yang kedua, ambil balik yang ini. Lebih 24 jam. Okay, keluar lebih daripada 24 jam. Dan yang ketiga, tak lebih 15 hari. Okey. Okey, boleh nampak?
Okey. Jadi lepas kita haid kali pertama, jadi darah yang keluar selepas suci, okey, mestilah dilengkapkan dahulu suci selama 15 hari. Tak boleh kita tak boleh darah tu keluar masa kita time suci 15 hari. Paling singkat suci mesti 15 hari. Tapi sekarang ni dah 20. Jadi darah keluar selepas suci 20 hari ni confirm darah haid. Tapi kalau misal kata kita suci daripada hari ke-8 ni, suci selama 17 hari je. Lepas tu keluar darah. Darah apa tu? Darah haid sebab dia suci dah lebih 15 hari. Yang paling utama mestilah seseorang tu sebelum dia keluar haid yang baru mesti dia telah mengalami suci selama 15 hari ataupun lebih. Paling kurang mesti 15 hari. Tak boleh kurang 15 hari. Okey. So ini 20 hari tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita pergi ke satu situasi. Okey. Apa yang saya tulis ni kalau boleh tulislah ya, sangat-sangat penting. Nanti kita akan ingat sampai bila-bila. Okey, situasinya di mana darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-8, kemudian berhenti, kemudian keluar balik pada hari ke 20 sampai hari ke 30. Okey. Nampak tak? Okey. So apa hukum dia? Darah pertama apa? Darah apa? Dan hukum untuk darah kedua ni darah apa? Cuba tengok dengan teliti. Sebab kita dah belajar dah tadi. So praktiskan kat sini. Okey, cepat. Darah pertama darah apa? Darah kedua darah apa? Yang pertama haid. Darah pertama darah haid. Darah kedua istihadah. Pertama haid. Yang kedua. Okey. Lambatlah pula tu. Lambat pula jawapannya tu. Okey, tak apa. Okey, pertama haid. Kenapa pertama haid? Kenapa pertama ni kita hukumkan haid? Tadi kita dah apa kan? Dah bagi tahu sebab dia. Sebab darah keluar selama 8 hari. Jadi pertama sekali darah keluar lebih 24 jam. Kemudian darah keluar tidak melebihi 15 hari. Tak maaflah siapa yang tengok dekat live tu. Macam mana saya nak tengok macam mana saya nak tunjuk apa yang saya tulis ni kan. Tak apa. Nanti kita kita masukkan dalam dalam page mana insya-Allah. Okey. Hari pertama Yumna ambil live ni. Tukar kamera, tunjukkan dekat apa abang tulis ke ataupun tunjuk dekat dalam skrin. Okey. Darah kita dah cerita dah. Darah 8 hari yang pertama ni darah haid atas sebab-sebab menepati syarat-syarat haid. Okey, darah kedua ni antara hari ke-20 hingga 30. Ada jawapan dah. Ulama' dah keluar. Masya-Allah. Bagus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Boleh nak tanya? Nak tanya apa tu? Puan. Okey, pasal yang kes ni. Ya. Okey. So sekarang ni kosong sampai 30 hari kan? Okey, katalah lepas 30 hari ni hari ke
maksudnya dia ikut apa bulan baru, tapi gap dia mungkin kurang daripada 15 hari lagi. Jadi soalan saya yang kedua round kedua tu dia kira istihadah ke haid? Dia masih lagi kurang 15 hari lagi. Mungkin kadang-kadang bila kita ambil perancang ke apa ke, dia akan ada gangguan sikit dekat situ. Gangguan haid. Jadi saya nak tanya kalau yang round kedua tu masih kurang lagi 15 hari, dia consider haid ke istihadah? Itu aja. Terima kasih. Sabar apa sabar. Apa Puan Mimi? Ya. Okey. Maksud Puan tu selepas hari ke-30 ni ke? Round kedua. Round kedua. Maksudnya selepas hari ke-30 ni dia punya suci dia kurang 15 hari. Okey. Tak apa. Kita belajar ni dulu insya-Allah. Nanti Okay. mudah-mudahan akan jelas insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih. Ni boleh ke? Nak tengok. Okey. Ini pegang. Terus. Okay. Okey. Jangan tunjuk. Nampak kamera. Okey. So darah kedua ni kita nak ukur macam mana? Minta maaf apa? Sebab ada yang nak tengok live dalam Facebook. Okey. Darah kedua ni kita nak ukur macam mana? Kita kata untuk kita hukum darah kedua tu sebagai haid mesti mengalami suci selama 15 hari. Okey. Mesti suci selama 15 hari. Sekarang ni berapa hari dia suci? Sekarang ni darah tak keluar berapa hari? 8 hari ke-8 kan? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini baru 12 hari. Tak sampai lagi 15 hari. Baru 12 hari. Okey, daripada hari ke-8 sampai hari ke-20 ni, baru 12 hari suci dia. Tapi kita kata apa? Kalau nak hukumkan darah ni darah haid, mesti suci selama 15 hari. Barulah darah tu boleh dikira darah haid. Maka bila darah ni keluar awal, belum lengkap lagi suci 15 hari, belum sempurna lagi 15 hari suci, dah keluar darah sekali lagi, maka kita kena lengkapkan 15 hari itu dulu. So hari ke berapa baru lengkap 15 hari? 21, 22, 20, 23. Hari ke-23 baru lengkap 15 hari suci. Okey. 15 hari suci. Maka darah yang keluar ketika mana masih dalam tempoh suci 15 hari ni darah keluar masih dalam tempoh suci 15 hari. Hari ke-20 sampai hari ke-23. Yang ini darah ni keluar masa tempoh suci, maka ia tidak dikira haid, ia dikira darah apa? Siapa tahu? Darah istihadah ataupun darah fasad. Ni saya ambil I ni istihadah lah. Okey, bagus. Ada yang tahu. Rasanya ramai yang tahu. Okey. Selepas 23 bulan dah tamat sempurna 15 hari suci, maka darah apa selepas ni? Kalau dah sempurna 15 hari suci, darah yang keluar selepas itu automatik daripada darah istihadah tu terus automatik terus ke bagus Puan Nora. Okey. Daripada darah istihadah terus bertukar jadi darah haid baharu. Haid baharu. Ini bukan happy birthday Ni haid baru. Berapa hari haid dia? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 7 hari. Yang ini 8 hari. Ini 7 hari. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Siapa tak faham? Tolong bagi tahu.
Siapa yang tak berapa nak faham, tolong cuba bagi tahu. Saya boleh ulang balik. Tapi kalau faham, okey, saya nak jelaskan lagi sikit. Okey, dari 24 ke 30. Allah. Faham ya? Alhamdulillah. Ada seulang. Okey, hari ke-24 hingga 30 tu ke Ustaz? Ke dari 23 hingga 30? Okey, tak apa. Tak berapa faham kat situ, tak apa. Nanti kejap lagi kita apa. Okey. Ada kata minta ulang Okey, tengok ke sini. Pertama sekali, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-8. Selesai? Okey. Darah berhenti hari ke-8. Hari ke-8 ni darah berhenti pukul apa? Pukul 5 petang. Hari ke-8 pukul 5 petang darah berhenti. Kemudian hari ke-20 tiba-tiba darah keluar semula sampai hari ke-30. Okey, sampai hari ke-30. Jadi kat sini ada keluar 8 hari, kat sini ada keluar 10 hari. Okey. Jadi 8 hari yang pertama ni kita hukumkan sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab dia keluar lebih daripada 24 jam dan dia keluar tak melebihi 15 hari. So ni kosong kan. Lepas hari ke-8 tu kosong, sampai hari ke-15 tak ada apa-apa keluar dah. Okey. Jadi 8 hari je haid je. Jadi bila tak keluar apa-apa sampai sepanjang 15 hari pertama ni, lepas hari ke-8 kosong, pukul 5 petang cek dah berhenti pukul 5 petang, maka tempoh sucinya dikira daripada 5 petang hari ke-8 ni. Okey, 5 petang. Jadi kita kira 5 petang. 5 petang esok baru sehari. 5 petang lusa baru 2 hari. 5 petang pulat baru 3 hari. Kiralah sampai 15 hari. Okey, sampai 15 hari rupanya pada hari ke-23 pukul berapa? Pukul 5 petang. Inilah tempoh 15 hari dia secara tepat. Sampai 5 petang hari ke-23. Okey. Jadi, kita kata apa? Untuk kita hukumkan darah kedua ni, mesti suci selama 15 hari. Sebab tempoh suci paling singkat adalah 15 hari, 15 malam. Jadi kita tak boleh mengetepikan 15 hari 5 malam tu. Sebab darah ni keluar pada hari ke-20. Daripada hari ke-8 sampai hari ke-20 baru 12 hari. Tak sampai lagi 15 hari. Jadi kita tak boleh hukum darah hari ke-20 ni adalah darah haid. Sebab belum lagi sempurna 15 hari suci. Jadi kita sempurnakan dulu. Kira sampai 15 hari. Jadi kita dapat pada hari ke-23 pukul 5 petang. Sempurna 15 hari suci dia. Maka darah yang keluar sebelum hari ke-23 pukul 5 petang, darah tu adalah darah istihadah. Daripada 20 hari bulan sampai 23 bulan pukul 5 petang. Ini semua istihadah ataupun darah fasad. Okey, kemudian darah yang keluar selepas pukul 5 petang, ini adalah haid yang baru. Okey, ini adalah haid baru. Maka bila haid, maksudnya kalau sebelum 5 petang, maksud dia kena solat asar lah. Okey, asar kena solat. Asar 23 tu, hari ke-23 tu Zuhur kena solat, asar kena solat. Lepas tu pukul 5 petang baru dikira haid. Automatik ke? Yes, automatik. Pukul 5 petang terus daripada istihadah terus bertukar jadi haid. Yang 14 hari tu. Bagus. Puan Rafidah tanya. Okey, kita tengok. Okay, ini contoh lain Okey. Contoh lain kat Mekah tu bukanlah saya kurang ingat tadi, tapi yang saya ingat balik adalah haid. Okey, haid. Okey, kita kata haid paling lama berapa hari? Dia bukan pasal suci, dia pasal haid, masalah haid. Haid paling lama adalah 15 hari, 15 malam. Betul? Okey, sekarang ni kakak yang dekat Mekah tu masa kerja kat umrah, haid dia keluar daripada hari pertama sampai hari ke
sampai hari ke-14. Ni lebih kurang lah cerita dia lebih kurang macam ni. Okay. Cerita seterusnya tu saya tak tahulah sebab masa tu dia berada pada hari ke-14. Ini hari ke-13. Ni darah keluar ni. Ni darah keluar. Okay, darah keluar sepanjang ni. Okay, kita ambil darah dia berhenti pada hari 14. Dia kata dia dah mandi pada hari ke-14. Dia dah mandi wajib. Sebab diingatkan haid paling lama adalah 14 hari. Dia dah mandi pada hari ke-14. Ustaz bulat tu 13 bukan 14. Ya, dia mandi pada hari ke-13 yang mana dalam fikiran dia adalah hari ke-14. Sebenarnya dia baru haid 13 hari. Tapi dia dah mandi. Okey. Tengok sini. Macam mana boleh dapat hari ke-13? Akak tu kata 14. Sebab bila hari pertama dia kena haid, dia kira sehari. Hari kedua dia kena haid, dia kira 2 hari. Hari ketiga dia kena haid, dia kira 3 hari. Jadi dia tanya saya tu, masa tu dia kata, masa haid saya dah hari ke-14, saya mandi dah semalam. Hari ni haid dia kata hari ni hari ke-15 dah. Padahal haid dia baru hari ke-13. Hari ke-14 dah berhenti. Okey. Hari ke-14 dah berhenti, dia dah mandi awal. Sebab dia sangkakan sebanyak-banyak haid adalah 14 hari. Tapi kiraan sebenar baru hari ke-13. Kalau darah haid dia berhenti pada hari ke-14 pun, kalau kiraan dia 15 hari, dia mandi kat sini, tiba-tiba haid dia ada lagi sambungan. Haid dia bersambung. Dia mandi, dia ingatkan dah hari 15, jadi dia mandi wajib. Kiraan sebenar hari dia baru hari ke-14. Darah berhenti sikit sebelum hari ke-15. Ni hari ke-15. Tapi darah berhenti kat sini. Belum cukup hari ke-15, darah dah berhenti kat sini. Tapi dia dah mandi wajib awal sikit. Sepatutnya dia kena mandi wajib kat sini. Barulah solat dia ni selepas ni sah. Tapi dia dah mandi awal, diingatkan ini istihadhah. Diingatkan ini istihadhah. Ni. Saya jangan confuse, jangan rasa berat. Ini saya bagi contoh je betapa pentingnya kiraan hari. Bukannya hari ni kena sehari. Esok kira 2 hari. Tak, hari ni kena tengok jam berapa, pukul berapa? Pukul 10 pagi. Esok pukul 10 pagi baru dikira sehari. Lusa pukul 10 pagi baru dikira 2 hari. Macam itu. Okey. Okey dah. Kita dah pukul apa dah ni? Okey. Ustaz, kalau trend haid dia 8 hari dan hari ke-20 tu keluar semula darah dan ia berlaku setiap bulan, ianya adalah istihadhah juga? Ya, betul. Walaupun setiap bulan, tapi ada tempoh suci ni kan. Kena sempurnakan 15 hari suci dulu, baru dikira haid baru. Walaupun dia berlaku setiap bulan. Yang ini saya bagi apa je. Yang ini saya bagi maklumat sikitlah. Okey. Kalau siapa tak faham tak apa. Nanti kita akan ulang balik pada tajuk dia. Okey, yang bawah ni. Okey. Sebelum kita habis, berapa minit lagi? Okey, selesai tajuk ni. Okey, satu lagi. Sebab ada satu lagi contoh yang bagi nampak sikit. Ada satu lagi contoh. Saya kena terang ke setiap contoh supaya kita boleh faham macam mana kita nak hukumkan darah tu. Okey. Saya kata seorang perempuan keluar haid daripada hari pertama sampai hari ke-8. Okey, kemudian keluar semula darah pada hari ke-17.
sampai 20. Okey. Siapa boleh bagi tahu? Darah apa ni? Apa hukum dia? Darah hari pertama sampai ke 8, lepas tu 17 sampai 20. Puan Erni, head sampai 15 hari tu nanti apa? Sebab itu bukan apa pun. Itu saya apa je. Saya nak bagi tahu cara kiraan kena tepat. Nanti kita akan ulang pada tajuk dia. Okey? Yang penting sekarang ni adalah kita kena faham, kita kena tahu head paling lama adalah 15 hari, tak lebih. Head paling singkat adalah sehari semalam, tak kurang. Okey? Itu je yang paling penting. Tak apa puan ni InsyaAllah nanti kita apa? Tak lama dah tajuk tu, memang dah dekat dah pun. Tajuk kiraan hari tu. Nanti kita ulang. Sebab sangat-sangat penting supaya kita tak salah mandi wajib kita. Tak salah hari untuk mandi wajib. Okey. Hari pertama sampai hari ke-8 darah haid. Okey, darah haid. Hari ke-17 sampai 20. Darah apa? Darah istihadah. Bagus Puan Nur Hashimah. Okey. Darah istihadah. Kenapa istihadah? Kenapa? Okey, kenapa istihadah? Sebab itu kelas kita ni banyak praktis so kena cepat, kena ada buku, kena tulis macam tu. Tak cukup 15 hari suci. Bagus. Macam itulah. Maksudnya kita nampak dah benda tu. So bila mana keluar darah kita dah tahu. Sebab itu kena catat. Saya dah banyak kali cakap dah. Kena catat darah berhenti bila, kemudian darah keluar balik, tiba-tiba darah keluar balik, catat supaya kita boleh kira darah tu. Contoh 17 hingga 20 keluar darah. Tak cukup 15 hari suci. Daripada hari ke-8, contoh pukul 5 petang berhenti darah. Okey. 5 petang berhenti darah. Jadi nak kira 15 hari suci sampai hari ke berapa? Ini baru berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baru 9 hari suci. Baru 9 hari suci. Jadi tak boleh kita anggap ni darah haid. Sampai hari ke berapa? Sampai hari ke 20. 23. Pukul apa? Pukul 5 petang. Baru cukup 15 hari suci. Okey. Baru cukup 15 hari suci. Jadi darah ni keluar bila? Dalam tempoh suci dia keluar. Bila keluar dalam tempoh suci, maka tak boleh langsung kita anggap haid. Sebab kesemuanya keluar dalam tempoh suci. Kena selesaikan suci ni. Maka darah-darah yang keluar ketika dalam tempoh suci, semuanya istihadah. Semuanya darah fasad, darah istihadah. Tak boleh kita anggap darah haid walaupun ia keluar macam sifat-sifat darah haid. Tu ya. Boleh faham? Boleh tak? Boleh dapat tak? Patut Ustaz suruh catat, susah nak ingat. Ya. Kena catat. Kita belajar ni kena catat. Tak boleh kita main tenung je lepas tu kita jawab. Nanti kita lupa. Lagi satu nanti kita apa? Confuse. Okey, catat. Apa yang kita tulis catat, dan apa yang tuan-tuan perempuan alami, okey, catat. Jangan apa? Bila berhenti, bila mula keluar, darah warna apa, sifat dia. Kalau boleh keluar kalau boleh catatlah semua benda. Okey, penting. Kalau tak pasti jam berapa keluar darah tu, keluar darah mana ni? Puan Syikin keluar darah yang mana satu tak pasti. Boleh, tapi selama ni pakai fahaman lain Ustaz. Masya Allah.
Haid paling lama 15 hari 15 malam tu terpakai sekiranya haid tu keluar berterusan tanpa miss 1 hari je. Bukan. Haid paling lama keluar 15 hari 5 malam tu dia bukannya kalau berterusan keluar tanpa miss 1 hari, tak. Dia ikut hari. Maksudnya kalau dia keluar darah haid, okey, kita kata haid paling lama 15 hari 15 malam. Okey. Daripada hari pertama sampai hari ke-15. Okey. Kalau darah haid dia keluar berterusan daripada hari pertama sampai 15, itu semua darah haid. Tapi kalau darah haid keluar 2 hari. Contoh 2 hari. Darah dia keluar 5 hari. Okey, darah keluar 5 hari. Lepas tu berhenti. Lepas tu keluar lagi. Hari ke-10 sampai 12. Ini maksudnya 15 hari 5 malam tu adalah tempoh maksimum darah haid boleh keluar. 15 hari. Dalam tempoh ni, dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada tu bukan haid. Okey, kalau lebih daripada tempoh 15 hari 15 malam, itu bukan haid. Tu macam tu. Okey. Kalau dia keluar masih lagi dalam tempoh, tapi dia keluar, kejap berhenti, kejap keluar, kejap berhenti, tapi masih lagi dalam tempoh 15 hari, maka ini semua haid. Okey. Kalau contoh, okey, saya nak tanya. Kan kita belajar 15 hari suci kan? 15 hari suci. Okey, kalau misal kata keluar darah haid keluar daripada hari pertama sampai hari ke-5, lepas tu berhenti, lepas tu keluar pada hari ke-10 sampai hari ke-12, lepas tu berhenti. Tak keluar dah. 15 hari suci dia nak kira daripada hari ke berapa? Nak kira daripada bila? 15 hari suci tu. Nak kira daripada hari ke-15 ni ke? Nak kira daripada hari ke-12 ni ke? Ataupun nak kira daripada hari ke-5? Nak kira suci 15 hari ni? Ikut sains kata cycle haid 24 hari. Tak apa. Itu sains tak apa puan ya. Sains tu memang apa? Memang penting. Cuma kita yang ini kita belajar hukum hakam okey. So kiranya daripada hari ke-12 ni berhenti je yang ini, terus kira suci dia. Terus kira suci. Berhenti je hari ke-12 ni, terus kira suci selama 15 hari. Macam itu. Kalau darah ni keluar sampai hari ke-14. Dia keluar sampai hari ke-14. Lepas hari ke-14 tu, kering, terus keluar. Terus kira 15 hari suci. Macam itu. Okay. So kena pandailah nak kira daripada mana 15 hari tu. Okey, Puan Rabiah dah kata, minggu lepas Ustaz kata selepas 5 hari tu dah colek jernih putih, yang keluar hari ke-10 tu bukan haid. Ke saya salah faham Ustaz? Okey, dia pertama sekali kena tengok. Okey. Saya kata apa? Kat situ ada pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan bahawa sekiranya ada darah keluar sepanjang 15 hari, walaupun dia dah berhenti, contoh hari ke-5 dah berhenti, lepas tu dia keluar semula. Keluar semula darah, keluar semula, tak kisahlah warna coklat ke, warna kuning ke. Okay. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i itu adalah darah haid. Okay. Kesemua tu darah haid. Maksudnya contohlah, hari pertama sampai hari ke-5 darah pekat, darah merah kehitaman, darah coklat pekat, darah merah pekat contoh. Kemudian berhenti. Lepas tu hari ke-10 sampai 12 keluar juga warna coklat, warna kuning-kuning. Okey. Itu menurut pendapat muktamad dalam mazhab
Okey, darah yang ini dan darah yang ini adalah juga dikira haid. Okey, kesemuanya dikira haid. Itu pendapat muktamad. Cuma, okey, bila ada bertanya tentang keputihan, okey, contohnya keluar lendir tapi lendir tu ada coklat-coklat. Keluar lendir tapi lendir tu ada macam darah sikit. Okey. Dari segi apa? Dari segi perubatan ataupun kedoktoran, itu adalah lendiran yang keluar ketika suci. Itu maksudnya keputihan. Okey. Keputihan. Kadang-kadang keputihan ni kita dapat bezakan dengan darah haid. Ya. Jadi bila mana kita kenal pasti itu adalah keputihan, maka kita anggaplah dia keluar ketika dalam tempoh suci. Maksudnya dia haid hanya sampai hari kelima, kemudian ada keluar lendir yang macam ada coklat-coklat sikit, kan? Ada keluar lendir kuning-kuning ataupun keputihan tu warna kuning. Itu lebih kepada keputihan. So nak tahu keputihan tu macam mana tu kena apalah, kena Google sikitlah, kena Google sikit, nak tengok antara contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk keputihan, kena apalah, kena tengok dalam apa, dalam Google lah. Okey. Dia kalau misal kata keluar coklat tu keluar, dia macam darah haid tapi darah haid hujung-hujung. Okey. Itu masih lagi dikira darah haid. Coklat tu keluar. Tetapi kalau misal kata hari kelima, hari kedua contoh 2 hari ni darah hitam, merah kehitaman, kemudian merah pekat-pekat. Hari kelima ni dah kuning-kuning dah. Kuning-kuning, habis stop keluar lendiran jernih. Okay? Keluar lendiran jernih. Bila keluar lendiran jernih, itu adalah tanda yang kuat menandakan seorang perempuan itu telah suci. Okay? Bila orang dah suci, dia tak akan keluar darah haid. Okay? Jadi bila keluar lendiran jernih, kalau selepas itu keluar contoh apa? Contoh macam kita nampak macam keputihan, itu confirm itu bukannya haid. Sebab lendiran jernih tu memang dah keluar dah. Okay, lendiran jernih ni kira apa? Kira lendiran yang biasa keluar selepas ataupun bermulanya waktu suci seorang wanita. Sebab ini kadang-kadang orang macam apa? Macam confused. Ni nak kira apa? Kira keputihan ke ataupun haid ni? Tak tahu, confused. Ni keputihan ke haid? Jadi sebab itu saya bagi tahu tentang lendiran jernih tu. Okey. Okey, baik. Hari ke-5 hingga 10 kena solat tak Ustaz? Ya. Sebab kita tak tahu pun hari ke-10 ni nak keluar semula. Jadi hari ke-5 ni kena solat. Ni nanti kita akan apa? Kita jauh dah belajar ni. Patutnya kita belajar satu-satu. Okey. So kalau ikutkan hari ke-5 ni, bila dah berhenti, kita dah check tak ada darah keluar, maka kita kena mandi, solat. Kalau nak berhubungan suami isteri boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba hari ke-10 datang balik. Time ni tak ada solat. Okay? Sebab kita tak tahu pun, sebelum ni kita tak tahu hari ke-10 ni akan keluar balik. Jadi kita kena solat. Okay? Nanti kalau bila dah apa, solat ni berdosa tak? Tak. Sebab kita tak tahu pun hari ke-10 ni akan keluar balik. Puasa macam mana? Kalau puasa ikut pendapat muktamad, puasa kita tak sah. Okay? Puasa kita pada hari ke-6, 7, 8, 9 ni tak sah. Itu pendapat muktamad dalam mazhab. Hari ke-5 hingga hari ke-5 hingga 10 tu kena ganti puasa jugalah kan? Betul, kena ganti puasa juga sebab mengikut pendapat muktamad, tempoh yang berhenti antara dua darah ni juga dikira haid juga. Walaupun tak keluar darah, dia kira haid secara hukum. Jadi solat tu tak sah, puasa pun tak sah. Darah haid tu mesti mengalir, baru tak boleh solat kan? Kalau tak mengalir, masih kena solat lagi. Tak. Okey, yang ini kita akan belajar benda ni. Okey, kita akan belajar. Mungkin pelajaran selepas ni kita akan belajar. Cara nak kenal pasti darah haid dah berhenti ke belum. Yang ini tolong ambil tahu. Tolong sangat-sangat hadir kelas ni, kelas akan datang ni.
Sebab ramai orang perempuan yang salah anggap, kadang-kadang dia tengok dekat tuala wanita je. Tengok tak ada darah, okey, settle. Tengok tak ada darah, dekat tuala wanita tak ada darah, okey dah suci dah tu. Tak, dia kena colek. Okay, dia kena colek. Walaupun darah tak mengalir, tapi bila kita colek, masih lagi keluar kotoran, kita masih lagi haid sebenarnya. Okay, masih lagi dikira haid. Sehinggalah kalau kita colek, tak ada keluar kotoran. Barulah dikira kita ni betul-betul suci. Okay, macam mana kotoran macam mana nanti kita akan bahaskan. Oh, mula haid. Darah haid tu mesti mengalir baru tak boleh solatkan. Kalau tak mengalir masih kena solat lagi, betul. Maksudnya darah haid tu kena keluar daripada apa? Okay, darah haid tu kena keluar, nampaklah darah haid tu keluar. Okay, kalau kita colek tu dia dah keluar. Okay, kalau kita colek dah keluar tu, kira dah tak boleh solat lah. Okay, itu saja. Minta maaf lah, banyak malam ni kita banyak masuk ke sana, masuk ke sini, keluar situ, keluar, masuk balik. Okay, dia sebab masing-masing bersemangat kan, masing-masing bersemangat nak apa, nak belajar. Jadi kadang kita termasuk benda-benda yang apa, yang sulit ataupun yang mungkin confused kan. Jadi apa, dia lagi elok kalau kita belajar satu persatu. Okay, kita belajar satu persatu, nanti kita akan nampak. Sebab saya tak nak tuan-tuan perempuan semua rasa benda ni berat ataupun macam pening kepala belajar. Sebab kita bila banyak tanya soalan, memang betul kita nak tanya tu hilangkan kemusykilan kita, hilangkan keresahan hati kita, tapi takut nanti dia jadi confused. Rasa macam banyak belajar jadi confused jadi. Saya tak nak macam tu. Saya nak susun satu-satu. Itu dipanggil dipanggil malakah. Kita menyusun kaedah-kaedah, susun, nanti dah lama kita mahir. Sebab tu first kali saya kata, ingat berapa hari tempoh haid paling singkat, berapa hari paling lama, berapa hari suci paling singkat, berapa hari suci paling lama. Suci paling lama berapa hari? Saya tak tanya pun tadi. Suci paling lama berapa hari? Siapa boleh jawab? Okey, ada tanya ni, kalau dah mandi tapi kita rasa kurang yakin dan colek lagi, dia kan ada lagi kuning. Jadi mandi lagi ke Ustaz? Ya, mandi lagi. Ditakdirkan ada lagi kuning, jangan mandi. Masih ada lagi kuning tu. Kalau ada lagi kuning, jangan mandi. Sabar dulu. Okey, Sayyidatuna Aisyah masa para sahabiah, para sahabat wanita jumpa Sayyidatuna Aisyah, dibawa satu mangkuk berisi kapas dan ada lendiran, ada kotoran, masih ada kotoran warna kuning macam gitu. Jadi Sayyidatuna Aisyah kata apa? La ta'jalna hatta tarayna qassatal bayda. Jangan nak cepat-cepat, gitu. Sayyidatuna Aisyah kata apa? Jangan nak cepat-cepat sehingga kamu melihat kapur putih. Sehingga kamu melihat kapur putih. Maksudnya apa? Sehingga kamu melihat kapas tu warna putih. Kalau colek ke tempat keluar darah tu, kalau colek kapas tu tak ada warna, tak ada kotoran. So jangan nak cepat-cepat. Maksudnya kalau kuning lagi, belum lagi. Ni tak, kalau kuning kan, cepat terus mandi. Tak. Kuning belum lagi. Sehinggalah kapas tu colek, tak ada. Lepas tu mandi wajib. Tiba-tiba malam tu colek, ada pula. Belum lagi. Belum lagi, sebenarnya belum lagi habis haid. Masih lagi haid sebenarnya tu. Nanti bila dah colek, tak ada apa-apa, barulah mandi sekali lagi. Suci paling lama berapa hari? Ada kata tak ada kata 15 hari. Ada kata 23 atau 24. Khalisa kata 23 atau 24. 23 atau 24 hari ni adalah tempoh suci kebiasaan. Tempoh kebiasaan wanita suci. Tapi tempoh suci paling lama tak ada had.
tempoh suci paling lama tak ada haid. Boleh jadi orang perempuan tu keluar haid sekali, lepas tu suci. Suci, tak keluar lagi dah, tak keluar dah. Suci sampai mati. Sampai meninggal, suci. Boleh jadi macam itu sebab dia tak ada had langsung. Boleh jadi dia keluar suci, dia keluar haid 8 hari, umur dia masa tu 14 tahun, keluar haid 8 hari, lepas tu dia suci. Suci, tak keluar dah. Sampai umur dia 50 tahun baru keluar. Pun boleh juga macam itu. Sebab suci paling maksimum, paling lama tak ada had. Tak ada had tertentu. Kebiasaan 23 ataupun 24 hari. Sebab haid paling singkat, bukan haid paling singkat, haid kebiasaan 6 atau 7 hari. Puan Harimah, haid bukan paling singkat, haid paling lama. Haid kebiasaan. Kebiasaan haid 6 atau 7 hari. Jadi sucinya kebiasaan jadi 23 ataupun 24 hari. Tapi lain orang lainlah cerita dia. Lain orang lain situasi yang dia alami. Kita cerita dalam mazhab je. Sekejap Ustaz confuse. Kaedah kiraan permulaan haid. Kalau hanya keluar cairan coklat bersama air kencing atau tanda di seluar, itu dah kira haid atau belum? Tarikh itu adalah cukup untuk kitaran haid bulan tersebut. Cairan coklat bersama air kencing ataupun tanda di seluar. Okey, ini pun sama juga. Kalau ikutkan pendapat yang muktamad, bila mana keluar warna coklat, sebelum keluar tu dia dah alami suci selama 15 hari. Lepas tu keluar warna coklat. Itu juga dikira haid juga. Okey, itu juga dikira haid bersekali dengan haid yang akan datang. Kecuali lah kalau misal kata, sebab dalam perubatan pun ada cakap, kalau misal kata keluar lendiran, dan lendiran tu macam nampak macam keputihan, lendiran keputihan, mungkin warna kuning, ataupun mungkin lendiran tapi ada darah sikit-sikit, kan ada darah sikit-sikit, spotting macam tu, ataupun darah pada lendiran tu ada darah. Dari segi perubatan itu tidaklah dapat dipastikan sebenarnya darah apa, tapi ada antara yang berpendapat itu dianggap seperti keputihan juga. Okey. Kalau awal-awal haid hanya coklat di dalam sahaja, berlaku dalam 2 hingga 3 hari, hari keempat baru betul-betul darah keluar, adakah dikira sudah haid? Kalau ikut pendapat yang betul-betul pendapat muktamad dalam mazhab, itu juga dikira haid. Itu juga dikira haid. Tapi kena pastikan betul lah. Dia keluar selepas 15 hari suci. Selepas suci 15 hari baru keluar benda tu, baru dikira haid. Kalau masih dalam tempoh suci 15 hari, tu tak dikira haid. Tu masih dikira istihadah ataupun fasad. Sebab dia keluar masih dalam tempoh suci 15 hari tu. Okay. Kalau dah puasa, colek untuk pastikan dah betul kering, adakah puasa itu tidak batal? Kalau dah puasa, colek untuk pastikan dah betul kering, adakah puasa itu tidak batal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan? Tak bolehlah kita puasa dalam keadaan kita tak pasti. So kena colek dulu sebelum kita puasa. Okay? Tak boleh kita puasa, kita niat puasa, boleh niat tapi tak bolehlah kita start berpuasa subuh tu, masuk waktu subuh, tapi dalam keadaan kita pun ragu-ragu kita ni suci ke tak. Tak boleh. Kena check dulu sebelum masuk subuh, dah kena check. Okay? Tapi kalau kita masukkan kapas, masukkan ke dalam, ataupun putih kapas ke, tisu masuk ke dalam, bukan kat luar tapi kat dalam, batal batal puasa. Memasukkan sesuatu tu membatalkan puasa. Doktor biasa tanya cycle berapa hari, 28 atau 30. Adakah itu waktu suci?
Yang Ustaz beritahu sini kebiasaannya 23 hingga 24 hari tempoh suci kan. No, bila jumpa doktor tolong sangat-sangat. Bila jumpa doktor ini bukan kiraan kita. Okey, ini bukan kiraan doktor. Kita kira dari segi hukum hari ni keluar darah pukul berapa? Pukul 2 petang. Esok pukul 2 petang baru sehari. Tapi kalau doktor dia tak doktor kalau jumpa doktor dia tak macam tu Kalau jumpa doktor hari ni keluar darah, hari ni kira sehari. Esok 2 hari. Itulah 3 hari. Tu kedoktoran. Jangan pergi bantai jumpa doktor, saya keluar biasa 8 hari. Doktor. Bila doktor cek rupanya 9 hari. Kalau jumpa doktor, tak jumpa doktor, hari ni kena, hari ni kira sehari. Cycle, bila doktor tanya cycle tu, maksudnya kira sendirilah cycle masing-masing. Bukan kira ikut kebiasaan dalam kitab ke, dalam hukum hakam, tak. Kira cycle sendiri, kitaran haid sendiri. Oh, saya biasanya 12 hari haid, suci 17 hari. Macam itulah. Kalau 12 campur 17 berapa? 29. 29 hari kan. Itu cycle sendiri, masing-masing punya cycle. Okey? Masing-masing punya cycle. Kalau macam tadi Ustaz kata kalau ada kesan kuning masih lagi haid. Allah. Mana tadi? Kalau ada kesan kuning masih lagi haid. Bagaimana kalau seorang tu ada masalah keputihan? Ini biasa kalau ada masalah keputihan yang berpanjangan, tolong jumpa doktor. Ada masalah keputihan yang berpanjangan, tolong jumpa doktor. Yang takut ada masalah kesihatan. Cumanya kalau misal kata keputihan tu bersambung. Haid, lepas tu keputihan bersambung. Kalau misal kata ada keluar lendiran jernih tadi tu, so kita boleh bezakanlah mana haid, mana istihadah, selepasnya adalah keputihan. Tapi kalau misal kata tak ada lendiran jernih tu, tak ada keluar, mungkin juga kita boleh bezakan dengan bau. Macam sebab ada juga yang kena masalah keputihan dan warna tu sama je tapi bau tu lain. Warna kuning masa haid tu, masa hujung-hujung nak haid tu, hujung-hujung haid tu warna kuning tapi tak ada bau. Tiba-tiba keluar keputihan tu bau kuat. Bau kuat. Itu pun antara sifat-sifat keputihan lah. Bukan sifat, maksudnya antara tanda perbezaan antara keputihan dengan haid. Okay. Kan kita cek setiap kali sebelum masuk waktu. Jadi bulan puasa bagaimana nak cek? Maaf, saya masih tak jelas. Kan kita cek sebelum setiap kali masuk waktu. Bulan puasa macam mana nak cek? Maksudnya nak puasa lah kan? Ceklah sebelum subuh. Sebab masuk waktu puasa kan dengan masuknya waktu subuh. Jadi ceklah sebelum subuh. Kalau cek tak ada apa-apa kesan, maka puasalah. Macam tu, ya. Ustaz, kalau kita punya waktu kitaran haid normal telah tiba, adakah perlu kita colek untuk tengok telah haid atau tidak? Atau tunggu sehingga nampak jelas dia seluar? Kalau kita punya waktu kitaran haid normal telah tiba, dia tak semestinya mesti kena kat seluar, kena kat keluar sampai menitik ke benda ke. Tak semestinya macam tu, ya. Dia yang penting kalau dah mula keluar, maksudnya kita nampak pada zahir tempat keluar tu. Kalau kita colek ada dah kesan, maka tak bolehlah kita solat. Dia dah mulalah haid kita tu. Tu. Okey, wallahu a'lam. Cuma tu saya kata dalam kedoktoran dia ada sifat-sifat ataupun tanda-tanda keputihan yang keluar time suci. Okey. Cuma ada juga dalam hukum yang membicarakan tentang kalau keluar warna kuning, warna coklat selepas tempoh kebiasaan haid. Contoh biasa haid 5 hari ataupun 8 hari tiba-tiba keluar kuning
pada hari ke-10 sampai ke-12 keluar coklat kuning, itu dalam pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i masih lagi dikira haid. Itu saya nak pastikan betul-betul, kita pun tak tahulah. Kalau nak betul-betul pasti confirm ini, tu tak tahulah. Saya pun tak dapatlah nak pastikan. Cumanya kalau misal kata tuan-tuan perempuan ada merujuk kepada ustazah yang lebih mahir, yang lebih pakar dalam bahagian ni, itu lebih afdal untuk ikut mereka lah, lagi bagus. Tu. Okey. So itu saja untuk malam ni. Lama lah pula hari ni. Berapa dah? Okey, sampai sini saja kita punya diskusi kita pada malam ni. Insya-Allah esok kita masuk tajuk umur putus haid. Umur putus haid dan kaedah nak kira haid. Kaedah nak kira haid. Okey, dan apa syarat-syarat darah haid ni? Ada syarat-syarat dia. Ciri-ciri dia macam mana? Tu. Okey So insya-Allah bukan esok, akan datanglah. Bila kita punya diskusi akan datang? Hari apa? Hari Khamis Rasanya hari Khamis kot. Kena tengok jadual tengok jadual balik. Saya pun dah lupa dah. Hari Khamis. Okey, saya minta maaf atas ambil masa lama, ambil masa tuan-tuan perempuan semua. Okey. Harapnya perkongsian yang sedikit kita pada malam ini dapat membantu dan dapat barakah Allah Taala dan mudahkan segala urusan kekusutan tuan-tuan perempuan semualah, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, segala salah silap semua saya mohon maaf. Insya-Allah jaga diri dan elok. Moga kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.